Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin umat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita, kurniakan kepada kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya. Sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah. Hadirnya kita ke rumah Allah sebagai bukti iman dan takwa kita itu, tuan-tuan, masih lagi berada dalam keadaan yang terbaik untuk kita terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah apa yang ada pada kita sekarang ini, tuan-tuan, merupakan pemberian terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pemberian ini wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kekuatan ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Adabul Mufrad. Dalam kita duduk ni tuan-tuan, sambil-sambil dalam majlis ilmu, dalam taman-taman syurga ni tuan-tuan, malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Teruskan, titipkan doa kepada Allah atas balas ihsan sedih kita kepada apa yang berlaku saudara kita di Palestin sana. Jangan berhenti berdoa, tuan-tuan. Lakukan apa yang termampu daripada benda yang boleh kita buat, sebab ini sahajalah akan dijadikan sebagai bukti kita di hadapan Allah bahawa kasihnya kita kepada saudara se-Islam ni, kita tak kira siapa. Asalkan Tuhan kita sama, asalkan agama kita sama, kita semua itu adalah saudara. Dan apa yang dilalui oleh mereka itu merupakan satu benda yang cukup berat, tuan-tuan. Kalau kena kat kita, tak tahulah macam mana keadaan kita, bagaimana kemampuan kita. Hebatnya mereka, semakin diuji semakin bertambah iman. Semakin ramai orang yang syahid, semakin kukuh tawakal dan serah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua iman sekental mereka, takwa sekuat mereka, dan tawakal setinggi mereka dalam kita mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pada hadis yang ke-14. Mengikut pada kitab saya ni tuan-tuan, kita masih lagi berada pada bab yang ke-6 di bawah tajuk balas budi bagi kedua orang tua. Bagaimana
Tak ada cara tuan-tuan, tak ada cara untuk kita sebagai seorang anak nak balas budi kepada orang tua, namun kita diperintahkan untuk terus melakukan kebaikan dan pembaktian kepada mereka. Malam ni hadis yang ke-14 insya-Allah. Abdul Rahman bin Syaibah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abil Fudaik menceritakan, Musa menceritakan kepadaku, an Abi Hazim anna Aba Murrah مولى هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله رببتني صغيرا، فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، أو كما قال, yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hazim bahawa Abu Murrah, yakni hamba Ummu Hani binti Abi Talib, bercerita bahawa satu ketika ia naik kenderaan bersama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke daerahnya. Ketika memasukinya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu lalu mengangkat suara dengan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibu. Ibunya lalu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Hurairah membalas, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Ibunya lalu membalas, dan engkau juga, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridaimu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku saat engkau dewasa. Sayyidina Musa menuturkan, nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Amr. Baik tuan-tuan, hadis ni kalau tuan-tuan perasan, mula lepas kita jumpa lebih kurang macam ni pada hadis yang ke-12. Sahabat Nabi SAW yang lain, dia melakukan perbuatan yang sama, puji-pujian dan mendoakan serta mengucapkan terima kasih kepada ibu di atas jasa dan pembaktian yang telah pun dilakukan. Dalam Quran Allah sebut tuan-tuan, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu, dan kepada aku kamu akan dikembalikan. Jadi tuan-tuan, perbuatan kita mendoakan ibu bapa ni kita buat hari-hari, insya-Allah. Hari-hari kita buat. Setiap kali kita doa dalam keadaan kita sembahyang berjemaah, imam akan baca doa kepada mak ayah kita, kita aminkan. Ataupun kalau kita sembahyang seorang, kita mesti kena Rabbighfirli wa liwalidayya. Benda tu dah ada dah kat mulut kita. Selalu kita doa ni dalam keadaan mak ayah kita tak dengar. Tapi perbuatan sahabat Nabi SAW didoakan, dipuji, diucapkan terima kasih dengan penuh keikhlasan di hadapan. Tuan-tuan, puji kot belakang dengan puji kot depan ni lain. Bila cakap kat depan ni tuan-tuan, biasanya percakapan tu apatah lagi dengan mak ayah, kita akan keluarkan apa yang ada pada isi hati. Maka kalaulah kita masih ada salah seorang daripadanya ataupun kedua-duanya sekali, zahirkan terima kasih kita di hadapan mereka. Pak, terima kasih banyak Pak, selama ni duk jaga, selama ni duk bersabar, selama ni duk berhabis, selama ni duk bersusah. Daripada cik mula lahir sampai sekarang ni, minta terima kasih banyak-banyak. Moga Allah rahmati, moga Allah ampunkan dosa, moga Allah letakkan Pak dan Mak di tempat yang paling tinggi dalam syurga Firdaus Allah. Terang sekali pergi doa tuan-tuan. Tambah pula kalau kita pergi sebut tu, pergi kat Pak tuan. Pak ni biasalah, Pak ni hati dia keras. Luar nampak keras, tapi dalam dia lembut tuan. Tegas terang mana pun, jauh di dalam sudut hati Pak ni tuan-tuan, kadang-kadang lebih lembut daripada hati Mak. Pak nak keluar air mata ni payah tuan-tuan. Tapi kalau kita main dengan benda-benda macam ni, tambah-tambah Pak kita, kalau dengan keadaan kita sekarang masih ada Pak, masih ada Mak tuan-tuan, ternyata mereka tu dah lanjut usia dah.
Dan di akhir-akhir usia apabila kalimah-kalimah yang baik ni, kalimah pengharapan, kalimah doa, kalimah meletakkan mereka untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah, mereka dengar untuk mereka, tuan-tuan. Sebab biasa umur-umur kita ni pun kita duk tunggu mati dah, tuan-tuan ni. Dan kita duk sebut dah kita nak apa lagi, tuan. Semua dah. Semua dah lengkap, komplit dah Allah bagi, tuan. Terpulang bagaimana kita menerima ianya sebagai sempurna. Kot saya duduk rumah flat, tuan-tuan duduk rumah banglo. Tapi kalau duduk rumah flat pun kalau rasa sempurna, indah dah, bahagia, tenang duduk dalam rumah, itu dah satu kecukupan yang besar kan. Yang jadi masalah ni duduk ada banglo 3-4 tingkat pun duduk berasa kecil lagi. Duduk berasa tak cukup lagi. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita berasa apa yang ada dalam keadaan asas kita, keperluan kita sekarang ni semua ada tuan-tuan, maka apa yang kita tunggu? Kita tunggu untuk dipindahkan. Kita tunggu untuk balik. Dan untuk orang yang lanjut usia dia mengikut hukum dunia, orang apa sebut usia senja. Kira senja ni duk tunggu nak malap kan. Duk tunggu nak gelap ya. Istilah menunjukkan kata tak lama dah. Dapat doa-doa macam ni. Dengar sendiri pada telinga dia. Tuan-tuan, satu benda yang tak tahu nak digambarkan. Betapa saya yakin. Terus mak ayah kita akan menunjukkan kasih sayang dan meredai kepada kita. Perbuatan sahabat-sahabat Nabi SAW terhadap mak dan ayah mereka, tuan-tuan, sangat lemah lembut, sangat terpuji. Tak ada kita dengar sahabat-sahabat Nabi ni tinggi suara, melawan, membantah dan sebagainya. Tak ada kan. Mereka langsung menerima daripada Nabi SAW. Maka hari ni kalau kita masih ada kesempatan untuk nak buat macam ni, tuan-tuan, buatlah. Tak kisahlah depan ke, dalam bentuk telefon ke apa ke, selagi dia ada. Selagi pintu syurga kita, pintu makbul doa kita dia ada, teruskan. Sebab satu hari cuma kita tak tahu siapa dulu, depa ke kita. Kan? Hukum dunia depa lah. Depa dah tua, kita steady lagi. Tapi steady belum tentu tahan lama. Kan? Ada orang terlentak bertahun-tahun. Orang tengok lalah hak duk jaga dia 2-3 orang tu, hak jaga tu pergi dulu. Itu semua hukum Allah kan. Itu semua kita tapan Allah, kita tak boleh nak kata apa. Dan tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan hari ni anak tuan-tuan main cakap benda yang kita sebut dalam hadis ni. Anak kita main rumah kita, kok anak kita duk jauh KL ke apa ke, balik main Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Ayah, bapa, moga Allah rahmati ayah, terima kasih ayah duk buat kat cik ni. Apa perasaan tuan-tuan? Kita tak pernah kenal ke tu? Cuba kenal sekali tuan. Oi, dia punya feeling lain macam kan. Dia punya perasaan dia tu dia akan jadi lain. Sama ada kita nak terima benda tu ataupun kita pandang pelik. Yang ni apa hai? Kan? Jangan nak kata aku tu orang doa kat kita. Kita bukan boleh dengar pelik. Yang ni pasal apa? Lain macam ni. Kan? Cuba kita buat kan. Ajak anak-anak kita. Saling mendoakan. Kita doakan kat mereka. Mak ayah jangan putih doa kat anak lah. Doa kita dimakbulkan Allah. Doa kita tak ada hijab. Doa yang baik-baik untuk anak. Jangan beza-bezakan anak. Anak sulung dengan anak nombor 2 contoh. Hak sulung ni bagus. Duk you, periksa semua elok-elok. Sekolah menengah pun semua straight A. Kita doa lebih kat dia. Hak nombor 2 ni buah sikit. Hak nombor 2 ni tak apa pandai, senang-senang. Kita doa juga, tapi doa biasa-biasa. Jangan ada pilih kasih lagu tu. Semua anak kita, amanah kita, tanggungan kita, kita akan jawab atas apa yang kita bagikan kepada mereka nanti di hadapan Allah. Kita duk nampak apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Contoh berlaku satu musibah ujian kat kita, kita sakit, contoh wal'iyazubillah. Kan, kita tak mampu nak bergerak dan sebagainya. Kita tak tahu hak mana lagi yang nak main tolong jaga kita. Tak tahu. Siapa yang nak berbakti kat kita, siapa yang nak menguruskan kita, tak tahu. Maka jangan ada double standard. Jangan ada pilih kasih. Sebab tu dalam pandangan Islam ni tuan-tuan, pandangan Islam Allah sebut perihal kejayaan, Allah tak sebut langsung dalam bab kepandaian, dalam bab kepintaran, Allah tak sebut langsung.
Jumpa tak dalam Quran, dalam hadis, siapa yang paling pandai, dia lah yang terbaik. Apa kata tak jumpa. Bahkan dalam Quran pun Allah iktiraf orang berjaya surah Mukminun ni 5 ciri. Yang mana 5 ciri ni semua ciri hamba yang tawaduk, hamba yang tekun, hamba yang taat. Jaga solat, jaga amanah, jaga maruah, mengeluarkan apa yang diminta oleh Allah. Surah Mukminun ayat 1 hingga 11. Balik tuan-tuan buka cek. Bahkan pada ayat pertama sekali Allah buat declaration, qad aflahal mu'minun. Telah berjaya hamba-hamba yang beriman padaku. Dan ayat ke-11 Allah sebut bila mereka berjaya, mereka punya reward, alladzina yarisunal firdaus. Akan diberikan syurga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut sebelum ni, dalam Firdaus ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa moga kita sebahagian daripada ahli Firdaus. Tak ada langsung sebut dalam bab PhD ke, pandai ke, pangkat besar ke, gaji tinggi ke. Hak tu kita punya nilai. Maka jangan ada double standard, tuan. Sebab kita tak tahu ke depan. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tak ada satu jiwa pun tahu apa nak jadi kat dia esok. Cerita esok bukan cerita minggu depan, tahun depan. Kita main cerita, kadang-kadang 3-4 tahun ke depan dah cerita siap. Dan esok punya benda pun tak tahu apa nak jadi. Maka saling mendoakan kebaikan antara satu sama lain. Baik. Berikutnya yang ke-15. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata. Bishr bin Al-Mufaddal menceritakan kepada kami, ia berkata. Al-Jurairi menceritakan kepada kami dari Abdul Rahman bin Abi Bakrah. An Abi Bakrah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraqu billah wa 'uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a ala wa qawlu zur wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Baginda sallallahu alaihi wasallam menanyakannya 3 kali. Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tentu wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sambil duduk bersandar, serta ucapan yakni sumpah palsu, kebohongan atau tuduhan tanpa bukti. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangnya hingga aku berkata, sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam diam. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat yang ramai. Dalam duduk-duduk ni tuan-tuan, Nabi tanya, hampa nak tahu tak benda-benda yang dikategorikan sebagai dosa besar? Nabi ulang tanya 2-3 kali. 3 kali tanya, nak tahu tak? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Macam tu. Jadi sahabat tanya, nak Rasulullah, nak tahu. Bala ya Rasulullah, bahkan kami nak tahu, bagi tahu Nabi Rasulullah. Maka Nabi sebut pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Tak dapat tidak tuan, syirik ni bila kita jumpa dalam bab dosa-dosa ni tuan, syirik akan duduk nombor 1. Sebab satu-satunya dosa yang tak diampunkan oleh Allah. Jaga iman kita tuan. Jaga iman kita. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Kita akan jumpa dalam hadis yang lain dalam bab yang akan datang tuan-tuan, bagaimana disebutkan tentang syirik ni tuan-tuan. Jangan kamu gadaikan agama sekalipun lehermu akan dipenggal atau kamu akan dibakar. Hak tu kira antara benda yang penghabisan. Orang tak pistol tepi kepala dia tuan-tuan, lah ni aku mau hang keluar daripada sembah Allah, keluar daripada agama Islam. Kalau kita tak ikut, mati kita tuan-tuan. Mati lebih baik. Kita tak boleh nak cerita benda ni ke orang Islam yang mereka itu hanya Islam pada nama. Mereka kurang faham.
Kita tak boleh nak habaq benda ni kepada orang yang kafir tu, sebab mereka musuh kita. Akan tetapi saya yakin pada tuan-tuan yang dirahmati, yang berada dalam rahmat rumah Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni, tuan-tuan faham betapa mulianya Islam. Sebab apa saya sebut tuan-tuan faham? Sebab sampailah tuan-tuan stay dengan Islam. Tuan-tuan ada berasa nak berubah? Wallahi tak ada. Bahkan bila kita tengok apa yang berlaku, tuan-tuan, penghinaan demi penghinaan, kebencian musuh terhadap Islam, tuan-tuan, menambah keimanan kita. Tambahan pula sekarang ni, tuan-tuan, banyak tempat dia duk main kunut nazilah. Alhamdulillah. Sebagai salah satu tanda solidariti dan bantuan kita kepada saudara kita di sana. Ketika mana kunut nazilah, tuan-tuan, kita dapati keadaan orang yang mengaminkan tu, dia dengar lain macam daripada kunut subuh. Dengan kuat dia, dengan orang pun angkat tangan tinggi dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tanda nak minta tolong ke Allah, bermakna steady kita dengan Islam. Nabi pesan sampai macam tu. Sebab sekarang ni kita dah nampak dah kemuliaan agama kita. Kebenaran demi kebenaran yang diungkapkan oleh Nabi SAW itu, tuan-tuan, telah pun berlaku. Antara benda-benda yang Nabi SAW sebut sewaktu Nabi SAW masih hidup, berlaku satu persatu. Walaupun dia mengambil tempoh jarak yang terlalu panjang. Contoh, tuan-tuan, 800 tahun lepas kewafatan Nabi SAW, apa yang Nabi ungkapkan tentang Konstantinopel menjadi kenyataan. Apabila ianya dibuka, ditawan oleh Islam, yang mana tukang tawan tu, ketua dia sebaik-baik raja, tentera dia sebaik-baik tentera. Nabi sebut 800 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Nabi wafat, benda tu berlaku selepas 800 tahun. Ni kita tengok setahun dua kebelakangan ni, Nabi cerita kat kita apa? Keadaan padang pasir akan kembali menjadi hijau. Kalau dulu kita duk pergi haji umrah 4-5 tahun lepas, tuan-tuan, kalau kita naik bah daripada Mekah ke Madinah ni, pandangan kita kiri kanan, kalau tuan-tuan ada pengalaman, kira duk nampak koko ya. Kiri kanan padang pasir. Pi lah ni, tuan-tuan. Kiri kanan hijau. Mai mana pokok-pokok, mai mana rumput-rumput, wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi sebut di akhir zaman akan berlaku. Nabi sebut 1400 tahun lepas. Dan dengan apa yang berlaku di Palestin ni, tuan-tuan, kalau kita menyelusuri perjalanan akhir zaman, maka kita akan dapati, tuan-tuan, ada satu lagi hadis yang Nabi sebut. Sebab apa? Sekarang ni Palestin sedang bergolak. Kemungkinan Israel akan berada di dalam tempat yang terkuatnya. Kemungkinan ini berdasarkan konspirasi pemikiran lah. Kalau kita ikut pada hadis, lepas ni akan berlaku satu pergaduhan yang dahsyat di Saudi, melibatkan orang-orang yang berkuasa, bertahta, perebutan kuasa. Dan selepas itu akan muncul Al-Mahdi. Dan Nabi ceritakan tentang Mahdi. Nabi kata, kalau kamu dengar berita ni, bila berbai'ah kepada dia, sekalipun kamu kena merangkak di atas salji. Al-Mahdi akan keluar di Mekah. Macam mana Mekah nak ada salji, tuan? Tapi rupanya sekarang ni, tuan-tuan, berdekatan dengan Mekah ni, dah turun salji. Sungai-sungai dah ada dah, tuan-tuan, di tempat yang sepatutnya kita panggil tempat kering kontang dan gersang. Hak tu pun kita boleh nilai dah, tuan-tuan. Nak kata bohong lagi ke? Benda ni dengar ribuan tahun. Bukan kata kemari dulu ke, minggu lepas ke. Dah lama dah. Tapi lah ni duk naik satu persatu. Mungkin untuk orang yang masih belum Islam, mereka tak ada masalah dengan benda ni. Sebab mereka memang duk busuk dengan kita. Mereka tak percaya dengan kita. Mereka tak bertuhan seperti mana kita bertuhan sekarang ni. Tapi orang Islam sekarang ni, makna kata, tuan-tuan, kita sepatutnya berbangga dengan Islam kita. Bahkan semakin hari semakin sayang kita dengan akidah kita, dengan pegangan kita, dengan ajaran kita. Semakin tekun kita merapatkan diri dengan agama. Cari jalan bagaimana untuk melaksanakan semua perintah yang ada dalam agama. Bukan untuk diri kita saja, bahkan tanggungan kita. Ini semua
semua akan memberi satu kebajikan dan saham yang besar kepada diri kita bila kita dihisab di hadapan Allah di akhirat. Dan kepada mereka yang ketika mana dicabut nyawanya oleh Israel alaihi salam, pada ketika itu ada lagi keimanan dia kepada Allah walaupun sebesar zarah, insya-Allah dia ada satu tapak untuk dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya benar? Kita yakin tu tak? Kita yakin. Walaupun benda tu tak nampak, walaupun benda tu tak tahu ada di mana, tapi alhamdulillah sampai lagi kita percaya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tak main semayang lah. Tuan-tuan berhenti dah main masjid ni. Tapi alhamdulillah, kepercayaan. Maka kekalkan kepercayaan. Tambah dengan umur-umur hujung kita sekarang ni tuan-tuan. Wal'iyahzubillah, kalau berlaku kesyirikan kepada Allah, tak akan rugi tuan. Puluh tahun kita beribadat kepada Allah, sekali kita syirik ke Allah tuan-tuan, hilang. Habis semua, apa pun tak ada. Hal ini Nabi sebut yang pertama, isyraku billah. Yang kedua Nabi sebut uququl walidain, derhaka kepada mak ayah. Kalau kita tengok kesan daripada orang derhaka kepada mak ayah ni tuan-tuan, dia kesannya lebih kurang macam syirik juga. Untuk orang yang derhaka pada mak ayah, amalan dia takkan dikira oleh Allah. Allah langsung tak pandang. Sama tak lebih kurang orang syirik tadi? Sama. Cuma beza dia, derhaka kat mak ayah ni dia masih lagi Islam. Selagi mana dia tak keluar daripada Islam, dia masih lagi Islam. Dia masih lagi hamba Allah. Tapi kesan pada ibadat sama dua-dua. Allah tak pandang, Allah tak tengok. Dan antara dosa yang disegerakan oleh Allah pembalasan dia, bahkan ada orang menerima pembalasan sewaktu dia masih hidup di dunia. Uququl walidain, derhaka kamu ayah. Nabi SAW bercakap dan keadaan Nabi ulang tuan-tuan, betapa seriusnya Nabi SAW. Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain tentang 7 dosa besar, ijtanibu sab'al mubiqat. Hadis yang menjadi hadis asas kepada dikarangnya kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Yang mana hadis asas dosa besar ada 7, Ibnu Mas'ud sebut ada lebih daripada 70. Tapi dalam 7 hak asas tu tuan-tuan, ada derhaka mak ayah ni, ada. Dan hari ni punya hadis yang kita baca sekarang ni, Nabi sebut 3 ya. Dan dalam 3 ni tuan-tuan, ada lagi derhaka mak ayah. Bermakna antara tingkat kategori dosa-dosa yang terbesar di sisi Allah, azab yang cukup kerah dan menyakitkan, salah satu dia derhaka mak ayah. Kita tak boleh balikkan masa. Pasal apalah aku tak dengar benda ni dulu. Kod-kod kata mak ayah kita dah tak ada. Pasal apa dulu aku tak dengar benda ni, aku tak faham lagi benda ni. Kod dulu kita ada buat salah dan silap pada mak ayah. Bukan bermakna sekarang ni waktu kita menyesal. Bukan menyesal, maksud saya ni macam duk berkata Allah apa aku nak buat, apa aku nak buat. Tuan-tuan, kita boleh teruskan pengabdian. Minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Ya Allah, dulu aku tak tahu benda ni. Dulu aku tak ada adab dengan arwah mak ayah aku. Ya Allah, aku tak tahu. Dan buktikan sekarang ni kita nak jadi anak yang soleh kepada mak ayah. Mungkin mereka dah tak ada, lama dah. Teruskan doa kat mereka. Terus hantar kepada mereka hadiah-hadiah daripada jariah amal ibadat kita. Baca Quran kita, zikir kita, sedekah kita. Niat aku wakafkan segala amalanku, segala ganjaranku sebagai hadiah untuk arwah mak ayahku di barzah sana. Masih ada jalan untuk berbakti selagi kita nak dan selagi kita hidup. Bahaya tuan-tuan, derhaka ni bahaya tuan. Nanti kita akan jumpa pula hadis yang cerita derhaka ni, dia bukan setakat tak masuk syurga, bau pun tak singgah ke hidung. Ini nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala tak bagi kepada penderhaka mak ayah. Dan kita tahu derhaka ni, dia bukan kata perlu nak pergi pukul ke, hak tu kira yang tinggi-tinggi punya lah. Tak perlu nak kata tinggi suara banyak-banyak dah. Tarik muka sudah. Tarik muka sudah.
Dalam Quran, simple punya derhaka. Fala taqul lahuma uffin. Belum. Cukup. Tu saja tuan-tuan, tanda derhaka lagi mak ayah tak redha amal semua Allah Taala. Sesimpel tu. Pasal apa yang keras sangat Islam ni? Kalau betul kami anak ni apa sebenarnya yang kami boleh buat? Sampai semua pun tak boleh. Sampai bunyi lagu tu pun masuk neraka dah. Teruk lah kami macam ni. Anak jadi mak ayah tu. Bila anak jadi mak ayah, baru hampa kahmat betul dah apa yang Allah dan Nabi sebut ni. Pasal apa kedudukan mak ayah sangat ditinggikan dalam agama. Masa kita bujang tu kita tak nampak benda ni. Kita dah kahwin, dah ada anak, dah mula pandai berjaga malam, dah mula tengok anak tu buat lari sana sini, dah mula kesabaran kita ni dah bila kita ada anak kita tahulah kan. Semua lalui lebih kurang keadaan yang sama ya. Dan akhirnya baru kita sebut dengan iklan, padanlah. Kalau anak derhaka ni Allah tahu dalam neraka, padan. Susah tak? Yang kata mak ayah kepada anak ni, lagi mak ayah hidup tak kira anak tu mak apa. Kecil cara kecil, merangkak cara merangkak, jalan berlari cara berjalan berlari, baru nak pergi tadika cara tadika, remaja cara remaja, dewasa cara dewasa, kahwin cara kahwin. Duk susah hati tu. Duk teringat fikir tu. Yang anak ni pula kecil dia duduk lah dengan mak ayah. Besar sikit, kawan. Rumah jadi hotel. Masuk mai mandi, masuk mai tukar baju, masuk mai makan, masuk mai tidur. Tu pun kadang-kadang tidur pun tak. Anak cuti, ingat kita nak duduk dengan dia nak mai duduk keluar dengan kita ke apa ke. Cuti je anak duduk dengan kawan-kawan. Melemak dengan kawan-kawan. Kira kawan-kawan. Pada hari yang belah susah ni mak ayah. Tu kata anak dia akan berubah bila besar. Tapi mak ayah tak pernah berubah dengan anak. Daripada anak tu kecil sampai anak tu besar. Tak berubah kasih sayangnya. Kita jadi mak ayah, kita tahu. Maka hari ini baru kita faham kenapa Allah sangat murka kepada anak-anak yang tak mau hormat pada mak ayah, yang tak berhenti fikir, yang tak boleh nak berbakti, tak mampu nak balas jasa mak ayahnya. Rupanya betul Islam ni. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan tuan-tuan, bagaimana dengan kalimah qaulaz zur, yakni satu pembohongan. Nabi SAW sebut berulang-ulang kali sehingga sahabat ni duk kira-kira dalam hati, bilalah Nabi SAW nak berhenti ni. Sebab apa Nabi duk sebut sampai sahabat pun jadi risau. Nak Ahmad kata Nabi duk ulang-ulang benda ni tuan-tuan. Bila Nabi ulang, benda tu mesti ada satu perkara yang besar. Sama ada dia akan memberi satu kesan yang baik atau dia akan memberi satu kesan yang buruk. Tengok kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam bab ni Nabi kata jaga tiga benda ni, jangan buat. Kalau hampa buat, salah. Nabi ulang. Satu lagi tuan, kalau kita jumpa hadis, yang awal hadis dia berbunyi dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hadis dalam bentuk Nabi nyatakan siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia ada banyak hadis tuan yang dimulakan oleh Nabi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir sebagai satu tanda dan penyataan. Ayat selepas itu merupakan satu perkara yang kita kena ambil serius. Kita kena dengar sungguh-sungguh sebab Nabi mulakan siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mana kata ianya biasanya hadis tu dia sama ada satu benda yang kita kena jaga atau satu benda yang kita kena tinggal. Itu tanda bagaimana Nabi SAW nak mengajak kepada kita umat-umatnya yang lemah ni. Betapa bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW dapat memberikan signal kepada kita. Ini satu benda yang cukup besar, cukup penting, kita kena ambil perhatian. Dan sekarang ni tuan-tuan, yang ketiga, bila kita sebut dengan keadaan orang-orang yang qaulaz zur, yang disebut sebagai memberi sumpah palsu, kebohongan, tuduhan tanpa bukti tuan-tuan, hari ini cukup banyak berlaku tuan-tuan.
andaian. Andaian tu pun sudah tuan. Dia boleh menimbulkan satu persepsi fitnah yang cukup besar. Duk berasa mereka ni macam ni kot nak. Duk berasa, ayat dia duk berasa. Tapi tuan-tuan, bila orang yang dikenal kata tu tuan-tuan, orang akan kata, duk berasa apa, betul dah lah kot. Tidak takkan mereka sebut. Tuan-tuan, ini semua tuan-tuan benda yang boleh menjatuhkan. Saksi palsu, saksi bohong. Kalau kita tengok perjalanan negara kita tuan-tuan, politik ke apa ke, kita tengok macam-macam cerita dalam pemalsuan ni. Pemalsuan dokumen lah, pemalsuan statement lah, macam-macam lah. Ini semua jenis geng-geng tak takut akhirat dia ni. Mengharapkan keseronokan dunia semata-mata. Baik, kita bagi laluan pada azan insya-Allah. Baik tuan, jadi dalam hadis yang ke-15 ni, 3 benda yang paling besar ini disebutkan oleh Nabi SAW. Maka ambil perhatian, jangan kita lakukan. Kalau kita dah buat sebelum ni tuan-tuan, bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, menyesal atas apa yang telah kita lakukan, berjanji kita di hadapan Allah untuk tak mau melakukan perbuatan ni. Dan yang ketiga tadi tuan-tuan, yang kata sumpah palsu, saksi palsu, bohong ni tuan-tuan, dia melibatkan manusia sama manusia. Kalau libatkan manusia sama manusia, lagi mana orang yang pernah kita aniaya tu masih hidup tuan-tuan, pergi jumpa dia, dapatkan kemaafan daripada dia. Sebab itu adalah syarat pertama untuk kita nak dapatkan kemaafan daripada Allah. Dosa manusia dengan manusia takkan diselesaikan oleh Allah selagi mana sesama manusia tu tak selesai. Kena selesai sama hamba dulu, kemudian baru kita balik kepada Tuhan, minta ampun pula, taubat kepada Allah. Yang ni satu benda yang besar, tolong ambil perhatian. InsyaAllah satu hadis lagi tuan-tuan. Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata, Jarir mengkhabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair an Warradin katibul Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyatu ila al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa'amala alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kathiratis su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qala atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Sayyidina Warrad radhiyallahu anhu, juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Al-Mughirah radhiyallahu anhu yang isinya, kirimkanlah surat kepadaku yang isinya tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Warrad radhiyallahu anhu berkata, maka ia melakukannya untukku dan kutulis ucapannya yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bertanya dan membuang-buang harta serta desas-desus menyatakan ini dan itu. Baik tuan-tuan, dalam hadis ni ada 3 larangan lagi yang Nabi SAW sampaikan, yang mana larangan ini datang daripada sahabat yang bertanya kepada sahabat Nabi SAW. Nampak tuan-tuan, sahabat Nabi SAW ni tuan, contoh yang tanya ni Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ni tuan-tuan, dia ni salah seorang daripada ahli Badar. Ahli Badar ni tuan-tuan, antara manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tinggi kedudukan mereka, namun betapa cintanya mereka kepada Nabi SAW. Bila dipatau ada orang lain yang lebih rapat kedudukan dengan Nabi SAW, mereka akan tanya, ada tak apa-apa benda yang Nabi SAW ceritakan yang aku rasa aku tak tahu, Hamak mesej kat aku. Ni dulu tulis surat ni tuan. Tulis surat tu bukan ada postman, bukan ada pos laju tuan. Tulis, ada orang tolong pergi hantar tuan. Tolong pergi hantar, saya kawan ni dapat, kawan ni pula balas tu. Terang nak tulis satu surat dapat pergi balik tuan. Makan time. Lah ni kita kira senang lah, pos laju. Dia pula pos dijamin sampai esok. Tagline dia dijamin sampai esok. Kalau tak ada masalah, tak ada apa-apa halangan, tempat kita nak hantar tu memang tempat yang serahan esok. InsyaAllah sampai. Kan? Dulu dah tuan, tapi punya nak tahu.
Punya hidup ni tuan-tuan, kira fastabiqul khairat, buat baik ya. Cari jalan nak buat baik ya. Kok ada apa yang waktu Nabi SAW sampaikan, aku tak ada di situ, aku tak dengar benda tu. Maka akhirnya dia disampaikan daripada surah Balad, ada 3 benda yang merupakan larangan Nabi SAW. Pertama, banyak bertanya. Bertanya ni bagus untuk pengetahuan. Apatah lagi pertanyaan itu melibatkan keimanan dan agama. Tapi bila terlalu banyak bertanya, dia akan menimbulkan masalah. Pertama. Yang kedua, adab bertanya. Bila kita ada satu-satu masalah yang berkaitan satu-satu keperluan bidang tertentu, maka kita bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sebut dalam Quran. Maka bertanyalah kamu kepada ahli-ahli yang mengetahui tentang satu perkara yang kamu nak tanya jika kamu tak tahu. Tuan-tuan mai jumpa saya, tuan-tuan cerita pasal enjin kereta, memang tuan-tuan dibalik dengan benda tu. Cerita dia, kalau kereta breakdown, saya punya cara senang, cari mekanik, tolong settle. Itu bukan bidang saya. Tuan-tuan mai tanya pun saya tak tahu. Memang saya fail. Kok tuan-tuan nak tanya, Ustaz Nun mati bertemu Alif, gagah-gagah boleh jawab. Hak tu kita tahu. Lain pada tu, tuan-tuan mai nak tanya bak bengai ke, tuan-tuan nak mai tanya bak nak cangkui ke, bak nak buat kursi meja ke, tuan-tuan cari orang lain. Itu bukan bidang saya tak erti. Ini Allah sendiri ajar kita. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, kita bertanya ni sekadar untuk mendapatkan penjelasan dan pengetahuan. Jangan tanya dalam keadaan pertanyaan tu sebenarnya kita dah tahu, tapi nak uji. Ni dia buat cakap kemas saat tu, Ustaz dia tanya. Padahal dia dah tahu benda tu. Tujuan dia nak uji. Nak tengok terang mana. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Sebab ketika kita tanya dalam bentuk kita nak uji orang, tuan-tuan, ketika tu apa perasaan kita sebenarnya? Kita telah merendahkan orang dan kita berasa kita ni hebat. Dalam diri jangan ada bongkak. Dalam diri jangan ada sombong, tuan-tuan. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang yang ada sombong dalam hati dia. Tak masuk syurga, tuan-tuan. Allah rakamkan dalam Quran satu peristiwa perihal bab tanya banyak. Surah pertama Baqarah, cerita nama Baqarah tu pun, tuan-tuan, berasal daripada cerita yang pada orang tanya banyak. Zaman Nabi Allah Musa AS berlaku satu pembunuhan. Maka orang tanya kepada Nabi Musa nak cari siapa bunuh. Maka akhirnya diilhamkan kepada Nabi Musa, Allah bagi arahan mudah ya, cari lembu. Wa idh qala Musa liqaumi inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Jadi Nabi Musa pun bila dapat ilham tu, dia bagi tahu kat kaum dia, okey, Allah dah bagi kat aku cara dia, Allah suruh sembelih lembu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar kan, okey, lah ni nak tahu, okey, pergi cari main lembu sikit. Tuan-tuan nak buat apa? Pergilah cari. Kawan dah abang dah lembu kan, Nabi dah abang dah lembu. Tanya pula lembu apa? Jantan ke tidak? Ulalah. Lembu tu color apa? Badan dia macam mana? Umur dia berapa? Tanya. Lah mereka ni tu bila dah dapat clear dah. Sebab mereka tanya, Nabi Musa jawab. Kan? Mereka main tanya tentang warna. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Color apa ni nak cari? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Nak ambil lembu yang kuning keemas-emasan, tasurrun nazirin, tengok dia seronok. Tuan-tuan pernah jumpa tengok lembu seronok? Tasurrun nazirin, tengok ni rasa, oh rasa tenang. Nak cari mana lembu tu, kan? Jangan kita buat syarat dah, ni lembu kita nak buat korban ni yang jenis tasurun nazirin, jenuh cari. Bila bertanya terlalu banyak sampai akhirnya bila dia start cari ni, tuan-tuan, hampir putus asa. Akhirnya Allah datangkan. Sebab tu, tuan, banyak pertanyaan boleh menyebabkan sesat. Bila terlalu banyak bertanya.
Jadi pertama Nabi SAW kata jangan banyak bertanya. Maksudnya tanya ni tanya sekadar keperluan kita. Kan? Bukan tanya untuk uji, bukan tanya untuk nak bagi ada, jangan. Orang yang sekeliling dengar pun dia akan jadi beban. Ni apa tak berhenti je. Tambah-tambah kita lalu di kelas tuan. Ingat-ingatlah kawan-kawan luar bang. Lagi cikgu habis mengajar, hantar faham ke apa ke, cikgu tanya dengan luar bang. Dengan duk pergi tanya apa? Amang pergi jumpa kan. Cikgu belum keluar kan. Okey, ada apa-apa soalan? Cikgu nak keluar. Hak ni duk simpan beg dah. Cikgu saya ada soalan. Satu kelas dia tengok apa nak bunuh. Kan. Tapi tanya tu sebab tak faham lain lah. Tapi tu orang ni nak tanya lagi hampir ikut bilik buku. Suruh tanya ada kelas kami nak balik. Kan. Orang pun tak berseronok kalau kita ada jenis banyak bertanya orang atas. Okey, itu pertama. Yang kedua Nabi SAW kata jangan membuang-buang harta. Dilarang buang harta. Tuan-tuan, kalau kita kaya sekalipun tuan-tuan, tak bermakna kita kena bazir. Tak bermakna kita kena boreh. Sebab dalam bab harta ni Allah guide kita dalam surah Isra, wala tubazzir tabdzira. Jangan kamu membazirkan daripada apa yang kamu ada harta ni, jangan bazir kan. Dan Allah Taala datangkan perumpamaan untuk menyamakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya bazir itu orang yang melakukan pembaziran, dia ni saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu adalah kufur di sisi Tuhan. Jangan buat perbuatan orang yang kufur. Tuan nak tu. Ya, kita ada harta, tak bermakna kita kena bazir. Ya, orang kata orang mentang-mentang kaya, kereta pun besar, rumah pun besar. Tuan-tuan, hak tu tak bazir. Dia mampu. Hak kata bazir ni jenis pi makan, sagi makan semulut dua tak sedap, tinggal, sagi dia order hak lain pula tinggal. Hak tu bazir. Bahkan kalau kita ada harta, kita pandai guna tuan-tuan, kita lebih menggunakan harta kita untuk memberi kesejahteraan kepada orang lain. Ini yang dimuliakan Allah. Sebab dalam harta ada hak untuk kita berikan kepada orang lain. Kalau tidak, Allah tak wajibkan zakat dalam rukun Islam. Sampai macam tu Allah nak kita bagi tuan-tuan, sampai ada ibadat wajib. Tuan-tuan kalau buka bab kitab kabair, tuan-tuan jumpa bab zakat, tuan-tuan baca tengok tuan-tuan, punya keras azab Allah kepada orang yang tak mau kena zakat. Di akhirat, harta-harta yang dia kedekut ni tuan-tuan akan dicairkan dengan neraka Jahannam Allah, kemudian disetrika dahi, depan dan belakang mereka tuan-tuan. Cairan panas tadi ni tak kat muka, tak kat belakang, tak kat depan. Kot kalau tuan-tuan pernah tengok orang duk bagi cair timah kan, dia jenis sampai kalau oren tu, oren tu pergi tempel tak muka tuan-tuan. Siapa kita duk pakai ubat jerawat ni? Apa duk budak sejuk? Tak menjerit, pecah neraka tuan. Dalam bab harta ni lain. Ayat lain Allah Ta'ala punya nak suruh kita bagi ke orang. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan, rezekikan, keluarkan apa yang kami bagi kepada kamu sebelum sampai kepada kamu saat kematian. Makna kita bab sedekah, zakat, infak ni tuan-tuan lagi hidup. Lagi hidup. Waktu kalau kita mampu, buat dalam keadaan macam tu. Jangan bazir, jangan tunjuk ke orang. Salah dah kita nak berpakaian mahal, tak salah kalau kita mampu. Contoh kita nak beli satu baju, yang baju saja pun tuan-tuan tak ada kata 100 ke apa ke, selak pun 200-300. Kalau benda tu untuk kita guna keselesaan kita, silakan. Tapi kalau kita boleh buat satu pemikiran, alah selak 230 pun okey juga, bila ni boleh aku tolong orang. Tuan-tuan, itu pemikiran orang yang faham apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia, orang yang tahu hak untuk dia lakukan. Orang ni akan berjaya di sisi Allah. Sebab saya sebut tadi dalam surah Mukminun tadi tuan-tuan, salah satu ciri walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang mengerjakan, mengeluarkan zakat, orang yang suka sedekah, orang yang suka bantu orang.
Sebab tu Nabi larang di sini, jangan buang harta. Mungkin untuk kita tuan-tuan, sekarang ni kita tak ada masalah dengan makanan. So tak sedap sikit kita lepak. Rasa bukanlah tak sedap kerana pun, kok terlebih buang garam sikit ke, termakin sikit, tak boleh makan, tak boleh makan. Tapi tuan-tuan, ada orang di luar sana nak makan pun tak ada. Kita tak kenal, tapi kalau kita duk buat kerat bajiak ni tuan-tuan, takut-takut Allah uji kita benda yang sama. Kan? Moga kalau Allah nak uji ni, Allah uji dengan ujian yang kita mampu terima, insya-Allah. Yang menambahkan lagi iman dan syukur kita kepada Allah. Bukan ujian yang mengkufurkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hak ni kita kena jaga betul-betul. Dan yang ketiga, desas-desus menyatakan itu dan ini. Maksud dia, kita duk cerita ke orang ni benda yang kita tak yakin. Anak tahu tak? Aku dengar dia ni kata, kita duk buat dah. Aku dengar kita duk buat hadis pula. Aku dengar daripada dia dengar daripada dia. An aku daripada an Pak Long an siapa duk buat pula satu sanad hadis pula. Cerita tak tahu betul salah lagi. Quran ajak kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kok mai satu-satu cerita yang kita tak tahu hujung pangkai tuan-tuan, sesat. Jangan terus-terus nak percaya, jangan terus-terus nak sebab. Dia contoh paling seronok ni tuan-tuan, politik kan. Itu contoh paling seronok. Kalau benda tu, satu benda yang mai kok parti yang kita sokong dan benda tu melibatkan buruk contoh. Mereka ni fitnah tu. Mai satu benda buruk melibatkan parti lawan kita. Oh, betul mereka ni tu punya teruk. Tak tahu siasat dah lagi. Siasat dah lagi. Pok-pok ni kau tak boleh pakai. Terus pun tak tahu betul salah. Maka betul lah tuan-tuan, Nabi kata, macam mana kita nak buat macam ni tuan-tuan? Dia kata kalau nak cakap ni, cakap benda baik-baik. Tak ada benda nak cakap, diam. Yang ni kita tak boleh buat. Sebab mulut kita memang duk siasa bercakap. Kita yang praktis duk cakap. Kalau mulut kumat kami tu, kau tengok orang banyak duk baca Quran, okey lah juga. Hak ni mulut duk betul cakap, tak berhenti. Kira orang kata, kawan ni kira kalau tak dengar suara dia, cerita dia tak makan, tidur. Tu makan pun duk cakap. Asal celik batal yang cakap. Tuan-tuan, bila banyak cakap, banyak salahnya. Satu lagi jenis orang, dia nak merasa, dia nak tunjulkan diri dia. Bagi dia, kalau bahasa kita ni orang sebut kepala tahu. Semua benda dia tahu. Dia tanya lah apa bab kat dia pun. Bab geografi ke, bab sains ke, bab astronomi ke. Tanya semua dia tahu. Padahal dia confident dia jawab. Haram tak betul pun. Bohong ke. Bila kita cakap benda tu tak betul, fakta tu salah tuan-tuan, kita dapat dosa bohong. Dosa bohong dapat confirm. Dia terus dalam permainan chess. Kalau kita tengok dalam kitab Kabair, chess ni antara mainan yang banyak ada ulama kata haram lah. Sebab salah satu pengharaman chess ni tuan-tuan, sebab dia berlaku pembohongan. Tahu mana? Hang checkmate, raja hang mati. Padahal bukan tak mati pun, kita sebut mati. Sampai macam tu ulama kata, walaupun permainan jangan bohong. Ni kita dah buat cerita bohong macam-macam tuan. Cerita orang bohong ni tuan-tuan, ini tanda munafik. Iza haddatha kadzaba, apabila bercakap dia bohong. Cuma kita sebut bahasa tu tak sedap lah tuan-tuan. Dia kena bahasa bagi sedap sikit. Buka mulut je bohong. Semua orang. Jangan nak cakap macam ni. Ambil apa Nabi kata, tak ada benda nak cakap, tutup mulut. Tutup mulut. Sebab itulah antara punca paling ramai masuk neraka Allah, lidah. Kita kalau dengar bab gosip ni cukup sedap kan, cerita buruk orang. Mana dengar? Nak cerita aib orang, nak cerita lemah hina orang, cukup mau dah dengar. Sebab kita duk rasa kita ni lengkap semua segi. Maka ini 3 larangan yang datang daripada Nabi SAW. Maka berusaha untuk menjauhinya.
Kerana kalau kita buat 3 benda ni tuan-tuan, kita sengaja menempah diri kita untuk dicampak dan dilempangkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tengok beberapa hadis pada malam ni. Saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas, dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب الفضل، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.